الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Dan kita ambil sedikit masa pada pagi ini untuk sama-sama kita muzakarah, sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak yang boleh kita ambil dan kita mentalaahkan pada pagi ini daripada surah An-Nisa, pada asbabun nuzul daripada surah An-Nisa. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di fasal akhir bulan Syaban. Kita akan menuju kepada bulan Ramadan yang tak lama lagi kita akan laluilah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan yang sihat. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah sebut tentang satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad golongan yang diberikan kepada mereka sebahagian daripada kitab, yakni kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka lebih memilih kepada beriman kepada jibti wat taghut. ويقولون للذين آمنوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang kafir, yang musyrik, terhadap orang-orang yang beriman, bahawasanya orang kafir itu lebih ahda, lebih mendapat petunjuk berbanding dengan orang-orang mukmin. Seperti mana yang kita tahu, asbab dia ialah apabila Ka'ab al-Ashraf dia pergi ke Mekah, waktu dia sapa ke Mekah, orang musyrikin kata kepada Ka'ab al-Ashraf sebagai ulangan. Dia kata apa dia? Dia kata, tidakkah kau melihat, kata kepada Ka'ab al-Ashraf, mu tak tengok kau ni seorang yang al-mumbatar, seorang yang mana dia ini memutuskan diri dia daripada orang lain, dia memisahkan diri dia daripada orang lain, daripada golongan musyrikin ini, dia mengasingkan diri dia. Sedangkan kami, kata pokok musyrikin ini, ialah golongan ahli hajij, golongan yang memberi khidmat kepada orang yang melakukan haji. Setiap tahun orang mari buat haji, kamilah golongan yang bagi khidmat. Boleh kita kata
Dia ni orang panggil, dia ada kerja khusus untuk golongan haji. Dan kamilah orang yang memberi minum, kami jugalah orang yang melakukan ibadah yang banyak, memberi khidmat dan juga memberi ibadah. Dan kami juga melakukan ibadah yang banyak. Kami ni menjadi orang panggil pelayan bagi golongan yang mari melakukan haji ke bumi Mekah ni. Dia kata kepada Ka'ab al-Ashraf, pokok musyrikin, kalau nak banding dengan seorang itu yang mengaku dia ni baik, yang mendakwa dia ini baik, dia seorang yang mendapat petunjuk dan dia ni adalah seorang Nabi. Lalu kata Ka'ab al-Ashraf kepada pokok musyrikin ni, sebenarnya kamulah yang mendapat petunjuk. Pokok musyrikin, dia kata kepada pokok musyrikin. Ka'ab al-Ashraf ni tahu pokok musyrikin ni musyrik, tidak sembah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sembah berhala. Tapi Ka'ab al-Ashraf ni dia sebut nak ayat, dia juga turut menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lu turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Turun pula ayat tu apabila saja pokok musyrikin kata kepada Nabi ni dia ni orang yang terputus. Sedangkan Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang menghina kamu itulah mereka yang sebenarnya terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya pula pada pagi ini iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Ayat yang ke-58 surah An-Nisa. Ayat ni kita dengar sama hari Jumaat. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini pun ayat yang selalu kita dengar. Kita selalu dengar dalam kuliah-kuliah dan juga ceramah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan kepada kamu, an tu'addul amanati ila ahliha, memberikan amanah itu kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu, yakni golongan yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang telah diberikan amanah di kalangan manusia ini, an tahkumu bil 'adl, mestilah menghukumkan dengan adil, dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Allah memberi peringatan pada semua manusia dan juga pada golongan pemimpin ni. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini cukup besar. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada terutamanya golongan kitalah manusia, yang semuanya manusia ni adalah menanggung amanah. Kita semua ni duk pikul amanah belaka. Amanah terhadap diri kita, amanah terhadap keluarga, amanah terhadap masyarakat. Kalau golongan pemimpin ni amanah terhadap masyarakat. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, da'a Uthman bin Talha, falamma atahu qala arini al-miftah
apabila pembukaan kota Mekah, Nabi SAW membuka kota Mekah, lalu Nabi SAW panggil Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah ni ialah orang yang memegang anak kunci kota Mekah. Falamma atahu, apabila datang Uthman bin Talhah pada Nabi, Nabi kata pada dia, arinil miftah, buat mari miftah, buat mari anak kunci. Lalu Uthman bin Talhah membawa anak kunci itu kepada Nabi, bawa pergi kepada Nabi, dan letak pergi anak kunci itu dengan dua tapak tangan dia, nak serah ke Nabi. Lalu bangkitlah sahabat yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas pun bangun. Dia kata, ya Rasulullah, berilah aku juga jadi orang yang memegang anak kunci dan juga menjadi ahli as-saqayah, menjadi ahli yang seperti mana puak keluarga Uthman bin Talhah ni yang jo bagi minum kepada ahli haji. Apabila Uthman bin Talhah mendengar Abbas sebut lagu tu, dia pun pegang semula anak kunci, tak jadi nak beri ke Nabi, tak jadi nak beri kepada Nabi. Lalu Nabi kata, buat mari anak kunci tu. Ya Uthman, hatil miftah, buat mari anak kunci. Mengikat akulah anak kunci tu. Sebab Uthman ni pegang mula, genggai semula dengan tangan dia. Lalu Uthman bin Talhah pun nak serah pada anak kunci ni, kata, haka amanatallah. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ialah amanah Allah. Dan Nabi SAW pun ambil anak kunci itu, buka pintu Kaabah, buka pintu Kaabah, dan Nabi masuk ke dalam. Setelah itu Nabi SAW keluar daripada Kaabah dan melakukan tawaf. Ketika mana Nabi SAW melakukan tawaf, lalu turunlah Jibril. Turun Jibril untuk mengatakan bahawasanya serah kepada semula anak kunci itu kepada Uthman bin Talhah. Kenawi semula anak kunci itu pada Uthman bin Talhah. Apabila Nabi SAW selesai melakukan tawaf, lalu Nabi memanggil Uthman bin Talhah dan menyerahkan anak kuncinya. Beri semula anak kunci itu pada Uthman bin Talhah. Walaupun ada sahabat sanggup untuk kita panggil volunteer lah, minta panggil nak buat juga, nak lakukan kerja ni juga. Dan Nabi SAW membacakan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala suruh serahkan amanah ini kepada ahli dia. Dalam hadis-hadis lain sebut tentang amanah ini banyak. Tentang amanah ni banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW sebut dalam hadis. Antaranya ialah kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Itu juga tentang amanah. Semua di kalangan kamu ini, Nabi kata, ra'in, orang yang memimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan semua yang memimpin ini akan ditanya apa yang di bawah pimpinan dia. Bila ditanya kepada Nabi SAW dalam satu hadis, mata sa'ah, sahabat bertanya, bila berlaku kiamat? Bila berlaku kiamat? Nabi kata, idza wusidal amanati li ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Nabi kata, kalulah amanah ini diserahkan kepada orang bukan ahli dia, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kiamat. Inilah satu benda yang besar
Sekarang ni pun nak jawatan ni juga ialah satu amanah. Jawatan-jawatan mana saja, apa saja jawatan yang ada pada kita ini, yang dilantik, yang terlantik dengan sendiri, itu adalah amanah. Hak terlantik dengan sendiri, jawatan keluarga, jadi ayah ke pun tidak ada orang lantik. Tak ada orang lantik jadi ayah. Nak ada pelantik ke? Tak ada. Jadi dengan sendiri, pas nikah tu automatik jadi ayah. Itu ialah satu jawatan. Nah, jawatan yang dipikul sampailah pada mati. Ada jawatan yang dilantik. Nah, lantik tok ngulu, lantik tok imam, lantik tok wakil. Itu jawatan yang dilantik. Nah, walaupun dia kena bertanding untuk dapat jawatan tersebut, tapi bila dia menang, dia baru dia akan dilantik. Nah, sebab ada hak menang yang tak dilantik juga. Ini tak, bila tuanku tak setuju kan, tak boleh lantik. Nah, hak lantik molek-molek pun kena pecat. Kerana dia tu hak jenis lantikkan. Dan amanah yang seperti inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah Nabi sebut gambaran orang yang pikul amanah di akhirat nanti? Dia pikul amanah ni, Allah Taala bagi gambaran pada orang yang bawa amanah ini seperti mana orang yang pikul kayu api. Pikul kayu api atas belakang. Nah, tak padan dengan hak tu, dia ambil lagi sedangkan dia tu tak gerak nak bawa dah. Tak gerak nak bawa dah. Apalagi bila dia tu melakukan dengan secara tidak adil. Buat dengan tidak adil. Dalam hadis Nabi sebut awal-awal antara 7 golongan yang dilindungi di bawah teduhan arasy Allah, mula-mula sekali Nabi sebut al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nak adil seperti mana? Kalau kata nak mengikut, nak memenuhi semua orang panggil kehendak rakyat ni baru adil, tak juga. Tambah-tambah zaman ni yang tuntut macam-macam benda. Hak ni nak hak dia, hak ni nak hak dia, hak ni pun ngaku ini hak dia, hak kebebasan, hak ni ngaku hak dia, macam-macam. Adakah bila bui belaka baru adil? Dah, tidak gitu. Ini tidak jadi gitu. Sebab itu bila sahabat minta dengan Nabi, seorang sahabat minta bila Nabi buka bagi lantik ke pada sahabat-sahabat lain, seorang sahabat dia minta nama apa? Tak ingat nama. Abu Dzar. Abu Dzar minta juga dengan Nabi, ya Rasulullah, nak lantiklah hamba wetek. Hak ni Nabi lantik ni, orang ni Nabi lantik jadi ni. Dia kata lantiklah hamba juga. Nabi kata, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, amanah ni satu benda yang berat. Satu benda yang berat, dan Nabi tahu mu tak mampu nak pikul ni amanah ni. Ini jangan minta amanah tersebut, jangan minta tanggungjawab tersebut, kerana ia satu benda yang berat. Kata sekarang agak berebut lah nak jawatan ni. Orang tu nak pergi sini, orang tu nak pergi sini. Dan melihat pandangan keadilan tu mengikut hawa nafsu. Dia tengok ikut perasaan dia, nafsu dia. Hak ni tak adil, bagi dia tak adil sebab tak puas hati. Nak tentukan keadilan itu ialah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilaksanakan bagi seorang pemimpin yang dilaksanakan kali ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dia jadi seorang yang adil dalam pemerintahan, dalam kepimpinan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak tepi, Nabi pun tak tepi, Al-Quran tak guna, hadis pun tak guna, bagaimana dia nak laksanakan keadilan bagi seorang Muslim? Nak laksanakan keadilan seperti mana? Nak guna teori. Selama-lamanya teori manusia ni tak akan panggil memenuhi
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tercapai selagi mana tak guna Al-Quran dan juga hadis Nabi. Bila orang guna Al-Quran dengan hadis, orang yang tak puas hati dia kata menunggang agama pula, mempergunakan agama pula. Sebab itulah nak tahu keadilan itu adil atau tidak adil, lihat jelujur. Orang panggil susu galuh, dia ikut mana? Ikut Quran kau tidak ikut Al-Quran? Bila ikut Al-Quran, insya-Allah selamat. Dan dia selalu sebut apa ni tentang amanah ini, kita selalu dengar al-amanatun. Amanah itu bukanlah satu kebanggaan. Amanah ini bukan satu kebanggaan. Tanggungjawab jawatan ini bukan satu kebanggaan. Tetapi ianya ialah satu tanggungjawab yang berat. Amanah ini laisa tashrif. Dia bukan satu kemuliaan, tetapi dia tu ialah taklif, tanggungnya yang kena tanggung. Orang di bawah dia. Lagu mana kalau kita nak pimpin orang di bawah kita, nak pimpin ahli keluarga, nak pimpin masyarakat dengan betul, kalau tidak mengikut kaedah dan kehendak daripada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah, kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dua-dua inilah yang harus diikuti. Ini hak masalah orang nak dakwa sesat ke tidak sesat ke, tak, macam-macam orang boleh kata. Tapi kita pegang hak Nabi sebut saja. Nabi kata taraktu fikum amraini. Nabi kata aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau pegang kepada dua ni tak sesat sampai bila-bila. Ini jaminan hak Nabi sebut. Jadi apa sahaja fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah war Rasul. Bila ada sesuatu perkara yang berlaku, perselisihan pendapat dan sebagainya, nak balas sesuatu benda ni, farudduhu ila Allah, balik kepada Allah dan juga Rasul. Ini rujuklah pada Al-Quran dan juga hadis. Tidak ada penyelesaian masalah yang tak boleh diselesaikan dalam agama. Tak ada. Dalam Al-Quran tidak ada benda yang tak boleh diselesaikan dalam Al-Quran. Tambah-tambah lah ni pula kita kata tak boleh nak guna Al-Quran. Ada orang kata tak boleh guna Al-Quran sepenuhnya. Tak boleh. Al-Quran ni sepenuhnya boleh digunakan dalam usul pemerintahan, dalam masalah tanggungjawab, dalam masalah amanah ini. Al-Quran hak mula-mula sekali duduk depan, hadis Nabi dan juga Quran. Dua ni. Pandangan manusia ni dia boleh macam-macam, boleh pandangan teori macam-macam. Sebab itu apabila orang tu nak kepada Al-Quran, menggunakan Al-Quran, maka insya-Allah selamat. Ayat yang seterusnya pula, ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat yang ke-50
Tidak. Ayat yang ke-100, ayat yang ke-59. Ayat yang ke-59 baru sebut tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum, pemimpin di kalangan kamu. Jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Jika berlaku sesuatu perselisihan pendapat dan juga pandangan, farudduhu ila Allah war Rasul, mestilah balik semula kepada Allah dan Rasul. Jika sekiranya kamu ni orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, kerana itulah yang sebaik-baiknya. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Takwil yang paling baik ialah balik kepada Allah dan Rasul. Maka bagi orang yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, tak perlu tergugat kalau orang kata macam-macam pun. Sebab kita sudah berada di sisi yang orang panggil betul lah. Kau berasa tak betul lagi bila duduk pegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, berasa tak betul lagi kalau orang mari kata. Tak dah. Apa saja orang nak tuduh lah, gilah dia nak kata. Tak. Menuduh dengan orang panggil lah ni kat zaman fitnah yang sangat hebat. Zaman fitnah yang sangat hebat. Ulama-ulama ni dituduh macam-macam. Munafik lah, pengkhianat lah, dan orang berani berkata. Kerana sekarang ni orang tak kata dengan mulut depan, orang kata dengan tangan dia, tulis dengan tangan dia macam-macam. Siap ada lagi golongan yang diberi gaji elaung lah pula, kerja dia ni kutuk ulama. Tidak lain dalam negara kita, kerja dia kutuk ulama, kutuk pemimpin-pemimpin Islam. Ini bukan kerja orang Islam sebenarnya. Dapat upah. Kalau kita kat dalam zaman sekarang ni macam-macam. Dalam Facebook, dalam grup, buat grup ni, grup nak kutuk pokok ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi nak kata ulama itu pewaris nabi-nabi. Adakah dia ulama tu dia kata dia ulama? Tidak. Pergi cari mana ulama dalam negara kita ni yang mendakwa dia tu ulama. Kecuali orang yang koyak dia tu ulama. Bila dia tu diletak dan dipandang sebagai ulama, apalagi dia diiktiraf peringkat negara oleh mana-mana jabatan agama lantik dia gapo semua tu, bukan dia minta. Kalau ada hak minta lagu tu, ni boleh kira juga minta jawatan ulama. Dia ada kriteria dia. Ini mestilah orang tu basically agama, belajar agama ni orang panggil banyak lah. Ilmu tu banyak yang diiktiraf oleh banyak kem, bukan diiktiraf oleh individu saja. Dalam negara kita ni nak pengiktirafan daripada kerajaan dan sebagainya, melihat kepada keilmuan yang ada pada seseorang tu baru boleh dilantik. Nak lantik mufti bukan minta jawatan nak jadi mufti. Tapi dilantik ni, diangkat oleh masyarakat. Tidak diangkat melalui proses nak pilih, kena buat pilihan ke, pemilihan juga ke, tidak. Ulama dan mufti ni. Tapi bila duduk jadi mufti, orang kata macam-macam, orang kutuk macam-macam. Boleh kutuk, boleh kata, kerana
zaman Sayyidina zaman Imam Al-Ghazali ni, dia karang kitab ni, zaman dia ni tak ada lagi telefon nak atas mesej-mesej ni. Orang tulis dengan kertas dah. Tapi Imam Ghazali sebut, dia kata mulut manusia ni dia ada dua. Pertama, mulut kita ada lidah. Yang kedua, mulut tak ada lidah, iaitu tangan kita. Tangan kita ni mulut juga. Dalam bab panca indera ni, tangan dengan mulut ni, peranan dia ni super. Tama-tama zaman ni kita boleh lihat mulut tak kata, tangan duk kata. Tangan duk kata. Kata tulis semua ni, yang mana kadang-kadang kita kata akidah ataupun keimanan, iman itu orang panggil tidak begitu dalam. Tahap keimanan dia pada Allah tu tak dalam mana. Sebab apa? Sebab dia tak yakin dengan yang gaib. Keyakinan dia tu tentang gaib tu tak ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman dengan yang gaib, iaitu beriman dengan yang tak nampak. Allah tak nampak nak tengok, malaikat tak nampak nak tengok, dosa pahala tak dapat nak tengok. Tapi kalau orang tu beriman, yakin, seperti mana Nabi sebut dalam hadis, ka'annaka tarahu, hadis tentang ihsan. Hadis tentang ihsan. Apa dia ihsan? Bila Jibril tanya Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan tu ialah satu sifat yang ada pada orang, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, mu mengabdikan diri pada Allah Ta'ala seperti mana mu nampak dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kata kalau mu tak nampak, memang mu tak nampak nak tengok dengan matamu, fa innahu yarak, kena tahu bahawasanya Allah tu tengok kamu. Tapi bagaimana orang tu boleh kata, boleh tulis macam-macam? Tak. Wak nganying Al-Quran. Wak nganying je. Orang sebut hadis pun dia tak pakai. Orang sebut Al-Quran pun dia tak pakai. Lepas tu boleh kata. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah ni hanya orang yang takut pada Allah ini min ibadihil ulama, iaitu orang yang alim, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi. Ni sejarah Nabi pun tak tahu, sirah Nabi pun tak tahu. Apalagi nak mendalam, nak ayat tafsir perinci daripada makna daripada Al-Quran, tafsir pun tak tahu. Tiba-tiba kata ulama tu bodoh, kata ulama tu munafik. Boleh tuduh ulama tu munafik. Ambo sipai dari telefon ambo tak pada kok dia kata munafik pada ulama. Dan orang seperti ni, walaupun kita kata Gajah Rimau pun dia tak pakai. Dia kata ambo ayat kata kok orang ni dosa yang mana sakut dengan orang. Bila sakut dengan orang, minta ampun dengan Allah pun tak lepas juga. Tak lepas. Bila minta ampun dengan Allah, tak lepas kerana dosa dengan orang. Kecuali dia minta maaf, orang tu tak sebut dia maaf atau tidak, itu kira lepas dah di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta maaf dah, dia tak say maaf. Kalau dia tak say maaf, terpulang serah pada Allah. Dan berapa banyak lah orang duk kata-kata ni. Selama mana duk kata sepanjang hidup pun ada. Sepanjang hidup pun ada. Allah Ta'ala perintahkan supaya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dalam asbab nuzul ni,
Bila Nabi SAW melantik seorang sahabat, lantik sahabat ni dalam satu peperangan, lantik. Kemudian ada berlaku perselisihan, selisih pendapat, dan sahabat ini panggil semua. Dia kata, tidakkah engkau tahu bahawasanya aku ni dilantik oleh Nabi untuk memimpin kamu? Lalu dia kata, ya betul. Ni dia mengaku. Lalu sahabat ni kata, kalau aku suruh masuk dalam api, mu nak masuk ke tak sih? Suruh hipung kayu api, bakar, suruh masuk. Kerana nak tahu taat atau tidak taat kepada pemimpin. Lalu pakat lari habis. Orang lain pakat lari belakang. Ada seorang pemuda di kalangan mereka berkata, dia kata, jangan lari. Jangan lari, ni perintah ni. Kalau Nabi tu lantik, maka hak dia royak tu kena tunggu. Selagi mana dia tidak melanggar syarak, selagi mana dia tidak melanggar perintah Allah Ta'ala, maka kena tunggu, kena ikut. Sama ada kita kena atau tidak kena, suka atau tidak suka. Kata Nabi SAW, innamat ta'atu bil ma'ruf, alal ma'ruf. Nabi kata taat ni hanya kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau suruh buat benda-benda mungkar, maksiat, maka waktu itu tak boleh taat. Tak boleh taat. Kalau selagi mana tidak ada perkara mungkar dan maksiat, tidak lawai Allah Ta'ala, tidak tolak Al-Quran dan hadis, selagi itu dia kena tunggu walaupun dia tak kena. Ini masalah. Ini juga masalah kepimpinan, taat pada pemimpin. Ada pandangan yang menyebutkan wa ulul amri minkum. Ni siapa dia? Ulil amri minkum, pemimpin yang taat pada Allah dan juga Rasul, pemimpin yang orang panggil beriman kepada Allah di kalangan kamu yang beriman. Ni masalah panjang, kita royak banyak perkara lagi ni. Tambah-tambah dengan zaman sekarang yang berlaku, nak ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Lagu mana? Bila mana dia dilantik, dilantik, maka kena taat. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Allah dan juga Rasul, maka kena beri ketaatan. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil wala, al-wala'u, wala. Sekarang ni orang duk tuduh wala'un, seolah-olah macam perkataan wala'un tu hina. Bila kata ni kita kena ikut pemimpin kita lah, nak pada Islam. Ni apa-apa wala'un ni, dia sebut wala'un. Wala'un, yang mana ayat wala, ialah taat kepada pemimpin. Bukan perkataan yang hina. Tapi orang seolah-olah menghina dengan menggunakan perkataan wala'un. Hina perkataan wala'un. Tidak. Kalau kita taat pada pemimpin, kita taat pada Allah dan Rasul, pemimpin itu taat pada Allah dan Rasul. Kalau kita taat pada pemimpin tersebut, sepatutnya kita jadi bangga lah kita ni seorang yang wala'un. Ada, tak boleh, jangan tuduh aku wala'un. Ini zaman sekarang ni, ia banyak benda yang jadi terbalikku. Kalau ikut Allah dan Rasul tak betul, tapi kalau ikut nafsu betul, boleh jadi betul, jadi terbalik. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada golongan mukmin, orang Islam, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ati'ullah, kena taat Allah dan Rasul dan pemimpin kamu. Bila tak ada dah Nabi, tak ada pemimpin, tak ada pemimpin selepas pada Nabi, tak ada. Sahabat ni duk bicara ni sehingga Nabi tidak dikebumikan lagi, sehingga dilantik pemimpin lain pula, ganti.
lantik dipanggil khalifah. Naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Uthman, naik Sayyidina Umar Al-Khattab, naik Sayyidina Uthman, naik Sayyidina Ali, selepas tu. Nah, akhirnya merebak ke seluruh negara-negara, pembukaan Islam. Pemimpin-pemimpin yang dilantik ini ialah pemimpin yang perlu ditaati. Nah, jika sekiranya Nabi kata innamat ta'atu 'alal ma'ruf. Nabi kata taat ni ialah hanya untuk perkara-perkara ma'ruf. Selagi mana tidak ada kemungkaran, maka kena taat. Nah, kalau bincang dalam bab fiqh bahagian ni orang yang yang menentang dan sebagainya ni dianggap sebagai, kalaulah orang panggil bab tentang memberontak contohnya, memberontak terhadap pemimpin yang dipanggil sebagai buruh ni, hukuman dia ialah bunuh juga. Tapi sekarang jadi diguna sistem belaka, sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri itu mari daripada siapa kita tak tahu. Mari daripada siapa. Demokrasi ni kadang-kadang memberi keuntungan. Kadang-kadang dia tak memberi keuntungan kepada Islam. Kerana dia orang panggil serah kepada orang yang pilih. Kalau rakyat tu kena kepada orang yang tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, kalau rakyat tu kena, maka dia menang. Dia dilantik, maka dia jadi pemimpin. Dia bergantung pada kuasa rakyat. Sebab itulah ada orang tu dia nak sangat kepada kuasa rakyat ni. Biar rakyat latih. Jadi rakyat kena siapa? Kalau kena jenis tak sih pada Allah dan Rasul, tak sih pada agama kan, lantik hak dia kena. Dia tidak gitu. Tapi dia juga memberi keuntungan kepada Islam juga. Kalau rakyat tu pakat kena kepada pemimpin yang taat Allah dan juga taat pada Rasul, maka dia akan menang. Sebab tu kita dah ajak supaya orang ikut taat pada Allah, taat pada Rasul, cari pemimpin yang beriman, yang turut kehendak Allah dan Rasul. Pakat pilih supaya tidak kita pilih salah pilih. Ni isu bab panjang lah. Mudah-mudahan kita tak terlibat daripada golongan yang nak kepada pemimpin yang tak sih kepada Al-Quran dan hadis. Jangan terlibat tu. Kalau terlibat, ia makin soal dunia. Semua hak dunia kita bawa atas dunia ni akan bawa pergi ke akhirat juga. Akan bawa pergi pada akhirat yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata, bab pilihan raya, bab pemimpin ni tak ada. Tuhan tak tanya. Jangan kata lagu tu. Kerana dia masuk dalam Al-Quran juga. Dia masuk dalam Al-Quran juga. Ayat yang selalu kamu baca. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wara'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika mana hari kiamat, orang ni dia pakat berlepas diri belaka. Golongan pemimpin akan berlepas diri daripada rakyat dia. Kita pun nak berlepas diri daripada tanggungan kita, anak bini kita sendiri nak berlepas belaka. Allah Ta'ala kata istabara alladhina tubi'u. Tatkala mana orang-orang yang pemimpin ni tabarra alladhi, yang berlepas diri daripada golongan yang turut dia, yakni rakyat. Wara'ul 'adzab, dan ketika itu mereka duduk di dalam azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala alladhina taba'u, lalu rakyat ni pakat kata lagu mana? Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhu kama tabarra'u minna. Kalaulah kita diberi kesempatan balik ke dunia semula,
Fanatabarra'a minhu, nescaya kita akan berlepas diri daripada dia. Dia tu pemimpin. Kita tak pilih dia, nescaya kita tak pilih dia. Gitulah. Kama tabarra'u minna, seperti mana hari ni dia berlepas diri, dia rasa dia lepas tangan. Tak saya tanggungjawab. Ya. Apa ni? Kama tabarra'u minna. Nah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Nah, demikianlah Allah Taala tunjukkan. Contoh perumpamaan apa ni, bukan contoh kalau dalam neraka ni Allah Taala sebut hak betul. Dalam neraka ni ada hak sifat lagu tu. Nah. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Orang salah pemimpin, salah pilih ni, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tak boleh keluar daripada api neraka. Nah. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini satu golongan yang tak boleh tubik daripada api neraka kerana dia salah pilih masa atas dunia dulu. Allah Taala sebut. Ataupun ada lagi terjemahan lain. Tak. Kalau ada terjemahan lain lah. Tak ada. Itu masalah kepimpinan. Kadang-kadang sebab tu orang dia pandang ringan kerana dia rasa agama ni untuk personal. Atas diri sendiri, ikut dia. Dia tak kait dengan masyarakat, tak kait dengan kerajaan. Dia ada kaitan belaka. Sampai hari kiamat Al-Quran ni dia relevan digunakan. Bukanlah Al-Quran ni diguna untuk dibaca, ditadabbur, ayat-ayat saja nak faham makna saja, tidak, untuk digunakan. Golongan pemimpin kena guna Al-Quran. Kita rakyat kena guna Al-Quran juga. Kerana Al-Quran ni Allah Ta'ala manual untuk guna sampai hari kiamat. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran yang kata-kata tak boleh pakai, yakni tertolak zaman sekarang, tak ada. Bukan setakat ayat. Ulama kata kalau tolak satu huruf daripada Al-Quran pun sudah batal iman, apalagi kalau tolak daripada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran batal iman. Ini masalah akidah. Tapi orang kata masalah kepimpinan ni, masalah kepimpinan ni bukan akidah. Boleh pula kata lagu tu. Dia termasuk juga dalam akidah. Dalam Al-Quran ni banyak. Tapi orang dia hak jenis, orang panggil, masih terkesan dengan doktrin daripada musuh Islam yang mengatakan bahawasanya politik ni bukan daripada agama, bukan akidah politik ni. Bukan seperti mana yang disyaratkan, apa ni, seperti mana yang difardukan pada manusia. Dia wifan dengan lagu tu. Nak dia mari alasan-alasan dia nak menolak bahawasanya urusan siasah ni tak termasuk daripada urusan apa ni Al-Quran dan hadis. Sebenarnya duduk dalam tu belaka. Duduk dalam Al-Quran dan hadis belaka. Kalau kita mentalaah, mendalami dia, insya-Allah kita jumpa jawapan. Tapi kalau Al-Quran tak buka, hadis Nabi tak rujuk, tak akan jumpa jawapan dia. Wallahu taala a'lam. Takatlah dulu untuk pagi ini, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam waktu pada dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.